Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Norman bin Muhammad Narawi. Kita bertemu lagi dalam sesi santai bersama Dr. Norman. Untuk sesi ni saya nak bercakap sikit. Waktu ni waktu pagi ni, nampak cahaya matahari pagi ni. So teringatlah saya sarapan. Saya dah sarapan pagi ni, alhamdulillah. So saudara-saudara dan tuan-tuan sekian, perempuan sekian, dah sarapan ke belum? Itu persoalan ni kan. Dia cakap pasal sarapan ni kadang kita nak sarapan apa apakah sarapan yang terbaik, apakah sarapan kita selama ni menyihatkan, ataupun sarapan kita ni sebenarnya menyebabkan masalah penyakit. So ini kita nak berbincang sikit tentang apa sebenarnya sarapan-sarapan terbaik di Malaysia ni dan kenapa dia baik lah secara ringkasnya. Okay, yang pertama bagi saya, sarapan yang terbaik di Malaysia sebenarnya adalah nasi lemak. Nasi lemak ni sangat bagus dan sangat unik dan sangat, kata orang, menjadi kita punya culture sehingga nasi lemak ni kita panggil sebagai the national food kan. Betul tak? Makanan kebangsaan kita. Kita bangga dengan nasi lemak. Mana-mana ada nasi lemak, banyak juga makanan segera juga menjual nasi lemak. Sebenarnya kelebihan utama nasi lemak dari segi nasi sebab nasi ni dimasak dengan santan. Santan ialah daripada mengandungi lemak kelapa minyak kelapa. Yang mana sebenarnya minyak kelapa ni bagus sebab dia mengandungi MCT oil. Dan juga proses memasak nasi dengan santan ni, sebabkan kandungan minyak dia tu akan menyebabkan kanji dalam nasi tu akan bertukar menjadi resistant starch, ataupun kanji degil lah istilah yang saya selalu gunakan, kanji degil. Yang mana kanji degil ni sebenarnya dia akan bersifat seperti serat dan dia tidak boleh dihadamkan oleh usus kita. Dan ini akan menyebabkan sebenarnya jumlah tenaga yang ada dalam nasi itu akan jadi berkurangan sehingga 40%. Dan juga yang paling penting sekali ialah dari segi glycemic index nasi tadi akan turun. Sebab nasi putih glycemic index dia agak tinggi. Apabila kita masak nasi dengan minyak santan tadi, glycemic index itu akan turun. Dan dalam nasi lemak, masakan dengan santan menyebabkan glycemic index turun. Dan dia akan menjadikan kita lebih kenyang sebab resistant starch akan bertindak sebagai serat. So pengambilan nasi lemak sebenarnya sangat mengenyangkan, sangat bagus mengawal paras glukosa darah. Dia akan menurunkan paras glukosa darah. Samping tu, kita makan nasi lemak, kita bukan hanya makan nasi, kita akan makan dengan sambal. Sambal belacan pula, biasanya sambal belacan atau sambal tumis okay. Sambal tumis biasanya akan mengandungi cili. Yang cili ni sebenarnya mengandungi bahan yang dipanggil sebagai capsaicin, iaitu bahan yang bersifat antioksidan dan anti keradangan, sangat bagus untuk kesihatan. Samping tu, nasi lemak juga biasanya akan meletakkan telur rebus ke, telur goreng ke kan. Telur ni adalah makanan yang berkhasiat yang patut juga kita amalkan setiap hari. Dan dengan biasanya kalau saya makan nasi lemak, saya akan makan dengan 3 biji telur goreng, ataupun paling kurang 2 biji lah. Dia. Jadi kita mendapat khasiat makanan yang sihat, iaitu telur tadi, dan dengan makan nasi lemak. Samping itu, makan nasi lemak biasanya juga akan letak ulam dia seperti timun ke, ada setengah juga akan letak seperti kangkung rebus kan. Itu pun bagus sebenarnya sebab kita dapat khasiat daripada sayuran-sayuran yang ada dalam ni lah. Yang seterusnya adalah nasi lemak ni bagus sebab dia ada kacang goreng dan ikan bilis goreng, yang mana kedua-dua ni sangat berkhasiat. Kacang goreng mengandungi serat yang tinggi, protein yang sihat, dan juga mengandungi lemak sihat di dalamnya. Sama juga seperti ikan bilis goreng. Ikan bilis goreng kaya dengan protein, kaya dengan lemak sihat omega 3, dan juga tinggi dengan kalsium. Secara umumnya semua makanan resepi minyak dalam nasi lemak ni sebenarnya sangat menyihatkan. So pengambilan nasi lemak yang lengkap tu sebenarnya bagus. Kalau nak tambah lagi dengan ayam rendang ke, nak tambah dengan ayam goreng ke, tak ada masalah, sangat bagus. Ada masa letak sotong ke, sotong sambal dan sebagainya. Sebenarnya that's what bagi saya nasi lemak ni sangat bagus sebab dia very versatile. Kita boleh menambah-nambahkan lagi benda-benda tanpa merosakkan rasa dia. So amalkanlah. Yang pentingnya sebenarnya berpada-pada dalam pengambilan nasi tu kan, tapi kita boleh tambah lauk. InsyaAllah dengan itulah mengikut kaedah yang dipanggil sebagai low carb high fat diet, dengan menggunakan nasi lemak. Itulah nasi yang pertama. Sarapan lain yang juga sihat, yang juga kaedah masak dia sama menggunakan lemak, ialah nasi dagang.
So tapi nasi dagang lebih popular di pantai timur lah kan, berbandingkan di pantai barat ni. So tapi ada juga dijual nasi dagang. Tapi saya juga selalu makan nasi dagang. Nasi dagang pun sama, dimasak dengan santan yang bagus. Di samping tu lauk ni ialah kari, biasanya kari ikan tongkol kan. Bagus, tak ada masalah. Cuma kalau saya akan tambah sikit dengan telur rebus lah. Untuk menambahkan lagi protein dalam tu dan lemak sihat di dalam ni lah. Okey. Dan seterusnya sarapan yang bagus yang ketiga adalah bagi saya ialah nasi goreng. Nasi goreng bagus sebenarnya. Tapi syarat dia kalau bagus ni nasi tu, kita masak dengan nasi yang, masa kita masak nasi tu kita letak minyak kelapa dara masa kita masak dengan tujuan untuk penghasilan lebih banyak kaji degil atau resistance starch ni. Dan biasanya kita masak malam lah. Besok ni kita nak buat nasi goreng, kita terus goreng dan kita letak minyak yang lebih sedikit minyak. Sebab dengan meletakkan minyak tu akan menyebabkan kita punya pengambilan minyak bertambah, dan itu yang memang kita nak kan. Dan kita akan kurangkan sikit pengambilan karbohidrat. Dan juga bila nasi tadi asalnya dimasak dengan minyak, dia menyebabkan GI dia turun glycemic index nasi tu turun. Itulah kaedah makan nasi goreng. So nasi goreng juga sihat. Dan bila buat nasi goreng, tambahlah dengan sayurnya kan. Letaklah apa-apa yang kita nak, sayur sawi ke, sayur apa saja yang kita suka lah. Kita tambahlah dengan ulam timun ke dan sebagainya. Sambil tu boleh letak sambal. Boleh juga tambahan letak ayam goreng terpulang kan. Okey. Dia juga nasi goreng bagi saya adalah antara sarapan yang versatile yang kita boleh makan dengan pelbagai jenis lauk lah kan. Sudah of course berpada-pada dari segi jumlah nasi ni. Yang keempat, sarapan yang boleh juga kita amalkan adalah ubi kayu rebus. Kita jarang makan ni. Kalau cakap pasal ubi kayu ni, kita duk ingat zaman Jepun ni kan, seolah macam ni makanan orang miskin. Itu yang silap ni. Bagi saya sebenarnya ubi kayu bagus. Sebab dia satu, dia makanan asli. Yang kedua, dia tinggi serat. Walaupun dia ada kanji, tapi bila kita makan tu, dia sebabkan serat dia tinggi, kita akan cepat kenyang lah. Dan lebih best kita cicah ubi kayu tu dengan sambal tumis. Sedap. Ataupun boleh cicah dengan rendang lah. Terpulang lah kan. Jangan satu jangan cicah dengan gula Itu tak boleh. Okey. Okey. Seterusnya apa lagi? Keledek rebus pun bagus juga. Ini juga saya selalu amalkan. Saya akan rebus keledek, makan keledek dengan sambal. Biasanya saya akan makan dengan sambal tumis. Kadang-kadang saya cicah juga dengan kuah kari pun boleh. Ataupun kadang-kadang makan dengan rendang. Itu pun antara yang sedap. Ataupun just makan gitu saja keledek tu. Lepas tu kita makan sarapan lain tambahan. Biasanya saya akan makan, kalau tak ada benda yang saya nak cicah, saya akan makan keledek rebus. Lepas tu saya akan makan lagi telur goreng. Telur goreng ni biasanya saya akan buat scramble egg lah. Scramble egg makan. Jadi memang sedap lah. Tapi tak makan sekali lah. Macam makan keledek dulu, lepas tu saya makan scramble egg untuk menambahkan protein dan lemak lah dalam. Sebab biasa saya akan buat scramble egg, saya akan goreng gunakan minyak kelapa sawit. Tapi selepas dimasak, saya akan tambahlah minyak zaitun dan juga minyak kelapa dara dalam tu. Saya makan sekali. Dan lepas tu saya akan makan keledek rebus sebagai sumber karbohidrat saya boleh bagilah. Itu sarapan yang bagus. Okey. Seterusnya kita boleh makan ialah sebenarnya mihun. Mihun goreng boleh, mihun sup boleh. Mihun pun okey. Walaupun mihun ni dikira sebagai makanan proses juga, tapi pengambilan yang sedikit tak ada masalah sebab dia daripada tepung beras macam kita makan nasi lah kan. Cuma kalau nak buat mihun goreng ke mihun sup, pastikan kita punya rencah tu banyak lah, lauk dia tu banyak. Letaklah daging lebih, telur lebih, sayur lebih dalam pengambilan mihun tu. InsyaAllah dia akan juga antara sumber yang sihat. Yang seterusnya bagi saya, makanan yang sarapan yang boleh kita makan ialah seperti lempeng tepung kelapa. Kita boleh buat lempeng tapi menggunakan tepung kelapa. Biasanya kata boleh letak sedikit tepung almond dalam dia. Buat macam dalam bentuk lempeng, dan kita boleh cicah dengan sambal kan. Sambal tumis ke, boleh cicah dengan kuah kari pun boleh juga. Macam kita makan roti canai tu, tapi kita suka pada lempeng tepung kelapa. Boleh tengok macam mana resepi dia, boleh tengok dekat YouTube lah. Boleh search kat YouTube, ada orang buat keadaan. Dan lagi satu sebenarnya sarapan yang bagus juga ialah kita buat sebenarnya ialah pisang rebus. Pisang muda tu kita boleh rebus ataupun kita boleh bakar dia. Ini macam sarapan tipikal tradisi orang tua-tua dululah. Boleh diamalkan sebab dia ada sumber karbohidrat yang baik. Pisang muda sebenarnya mengandungi resistance starch yang tinggi type 2. Dan itu yang bagus sebenarnya.
Memang pisang muda jauh lebih bagus kandungan serat dia berbanding pisang masak. So boleh amalkan makan pisang rebus ataupun pisang bakar untuk sarapan. Inilah secara ringkasnya sarapan-sarapan yang kita boleh amalkan, yang luar daripada kebiasaan lah. Biasa kadang-kadang kita ni duk fikir nak sarapan makan roti canai lah, itu yang kena ubah sikit lah, sebab roti canai tak sesuai. Sebab bagi saya kita kena elakkan pengambilan tepung gandum seminimum yang mungkin. Dan ini adalah spesialis sarapan-sarapan yang saya makan setiap hari dan saya amalkan sejak lebih daripada 10 tahun Alhamdulillah. Saya tak biasa makan oat dan sebagainya. Saya tak berapa suka makan oat. Saya makan benda-benda yang saya sebut tadi lah. Okay? Saya harap tips saya ini dapat memberi sedikit panduan dan manfaat pada yang mendengar, insyaAllah. Bagi siapa yang rasakan video saya ini banyak memberi manfaat, saya mohon sedikit bantuan, iaitu ajaklah kawan-kawan saudara mara kita sama-sama subscribe channel YouTube saya. InsyaAllah saya akan update dari masa ke semasa, upload video-video yang dengan tips-tips yang bagus untuk kesihatan, insyaAllah. Kan? Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ingat, kesihatan ialah dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Terima kasih.